Hari ini ramai di antara kita umat Islam tidak paham tentang ukuran air 2 kolah. Selalu dengar ya apa itu air 2 kolah, tetapi tak paham ukurannya, tak paham maksudnya. Apa yang dikatakan air kurang 2 kolah ataupun air cukup 2 kolah ataupun lebih 2 kolah. Ramai yang tidak mengetahuinya. Untuk itu, mari kita ikuti kuliah ini sehingga habis untuk kita mengetahui jawaban apa maksud sebenar ukuran air 2 kolah dan maksud air 2 kolah itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya jalla jalaluh. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli wa sallim alaihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Apa kabar saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah. Tapi dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmatnya, inayahnya, kita masih dapat bersama lagi. Kita masih dihidupkan lagi. Kita dapat menghirup udara yang segar lagi. Kita dapat menikmati lagi berbagai-bagai nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Begitulah maha hebatnya Allah, maha pemurahnya Allah itu. Ya, maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya jalla jalaluh. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli wa sallim alaihi. Ya, saudara-saudari yang kasih sekalian, kebetulan pula kita sekarang sudah mula berada di awal bulan Maulid Rabiul Awal. Ya, marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat kita sebagai mengenang jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berjasa kepada kita, menyebabkan kita dapat merasai nikmat iman dan Islam. Kebetulan pula kali ini inilah bulan Maulid, ya. Bersamaan dengan bulan Maulid ini, sebagai mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah selawat kepadanya. Kerana beruntunglah mereka yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita sambung lagi kuliah kita, kita teruskan lagi, kita berkongsi ilmu lagi. Semoga dengan bersambung kuliah ilmu ini kita dapat manfaatnya bersama, kita dapat memahaminya dan dapat membetulkan amal ibadah kita, dapat menyuluh amal ibadah kita yang sedang kita lakukan selama ini, ya. Dan moga-moga harapan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari dapat memahami kuliah-kuliah yang sudah disampaikan sebelum ini, ya. Kepada yang baru mengikuti kuliah ini, selamat datang kepada anda semua. Jangan jemu, marilah kita terus belajar, kerana belajar itu adalah tanggungjawab orang Islam, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam, ya, yang lelaki, yang wanita, semua diwajibkan menuntut ilmu. Jadi sama-samalah kita menuntut ilmu. Sekarang kita sambung lagi. Bab pada menyatakan pembahagian air. Ya, air terbahagi kepada dua. Air terbahagi kepada dua. Yang pertama air yang sedikit, yakni air yang kurang daripada 2 kolah. Yang kedua air yang banyak, yakni air yang cukup 2 kolah atau lebih. Itu pembahagian air secara umum. Dalam ajaran Islam air itu dibahagikan 2. Pertama air yang dianggap sedikit, kedua air yang dianggap banyak, yaitu yang melebihi 2 kolah. Air yang sedikit itu, yang kurang 2 kolah, kalau ada jatuh najis, kalau ada jatuh najis ataupun termasuk najis ke dalamnya, maka air itu sudah tidak boleh digunakan bersuci, ya. Kerana air yang sedikit itu menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis padanya. Sekalipun tidak berubah,
tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Tapi kalau air yang banyak, 2 kolah atau lebih, kalau air yang banyak itu tiada najis melainkan apabila berubah 3 perkara tadi, berubah rasa, bau dan warnanya. Begitu. Itu dikatakan air yang banyak dan air yang sedikit. Kemudian apa yang dikatakan 2 kolah itu? Air yang dikatakan 2 kolah itu ialah air yang kalau ukuran zaman sekarang, kalau kita gunakan ukuran bekas 4 persegi, maka 4 persegi bekas air 2 kolah itu dia ukurannya 60 cm tinggi, 60 cm lebar, 60 cm panjang. Itu dikatakan ukuran air yang 2 kolah. Kalau pakai silinder pula, tabung, jenis tabung silinder, dia tinggi dia 120 cm dan diameter 50 cm. Macam tu. Tapi kalau kiraan timbangan pula berat air 2 kolah tu, timbangan berat dia 500, kalau zaman dulu-dulu dipanggil 500 kati Baghdad. Zaman di Baghdad. Tapi zaman kita sekarang ni 100 bersamaan dengan 192 kg. Itu kalau ditimbang berat. Saya ulang lagi. Kalau bekas 4 persegi, ukuran air 2 kolah itu ialah 60 cm tinggi, 60 cm panjang, 60 cm lebar. Itu 4 persegi. Kalau bekas tu 4 persegi. Kalau jenis bentuk tabung ataupun silinder, tingginya 120 cm dan 50 cm diameter. Diameternya 50 cm. Kalau timbangan berat, zaman kita beratnya ialah 192 kg. Itu timbangan berat. Kemudian ada lagi salah satu cara orang dulu-dulu mengukur air 2 kolah ini ialah dengan menyukat menggunakan tin minyak tanah. Tin minyak tanah atau kalau tak silap saya tin minyak tanah ni zaman dulu lah. Sekarang ni dibuat tin biskut yang 4 segi tu. 4 segi panjang. Dia bukan 4 segi sama, dia 4 segi panjang. Tin minyak tanah. Jadi tin minyak tanah ni ukuran dia untuk air 2 kolah, kita tadah tin minyak tanah ni sebanyak 13 buah tin. 13 buah tin minyak tanah. Itu bersamaan dengan ukuran air 2 kolah. Macam tu. Ataupun kalau ukuran liter. Liter airnya ialah 216 liter. 216 liter air. Kemudian ada satu lagi ukuran tradisional. Ukuran tradisional dulu ni menggunakan hasta. Hasta kita lah, hasta kita daripada tangan kita ukur sampai ke siku. Hasta ni kalau ukuran dulu, kalau nak ukur air 2 kolah itu ialah 1/4 hasta ataupun bahasa Arab dipanggil zira. 1/4 zira, 1/4 hasta. Kali dengan 1/4 hasta tinggi, 1/4 hasta lebar, 1/4 hasta panjang. Itu ukuran air 2 kolah. Satu hasta ni dengan 1/4 tu ditambah lagi 1 hasta ditambah dengan lagi ukuran 6 jari. Itu dipanggil 1 hasta 1/4. 1/4 hasta. Mana 1 hasta tambah dengan bilangan 6 jari ukuran dia. Jadi 1 hasta ni 1/4 ni sama juga bilangan dia ukuran dia dengan 60 cm tadi. Seperti mana kita beritahu tadi, bekas kalau 4 persegi 60 cm. Maka 1 hasta 1/4 hasta ni sama dengan ukuran 60 cm panjang dia. Jadi itu ukuran air 2 kolah. Jadi dalam ajaran Islam, kalau air ni tidak mencukupi 2 kolah, kan, dia boleh dibuat bersuci. Dibuat bersuci sama ada untuk ambil uduk, mengangkat hadas kecil atau mengangkat hadas besar, iaitu dengan mandi junub ataupun dipanggil mandi wajib. Boleh dibuat air 2 kolah, tapi dengan syarat tidak dicelup dan tidak dimasuki oleh apa-apa benda lain. Kita hendaklah ambil dengan gayung dan tidak dijatuhi oleh apa-apa najis. Itu ukuran air yang kurang 2 kolah. Tetapi kalau dia sudah jadi banyak airnya, lebih 2 kolah atau lebih, maka kalau dia kejatuhan najis, tidak berubah rasa, warna dan baunya, maka dia tetap suci. Melainkan
dia dijatuhi najis, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka dia tidak boleh digunakan. Maka air itu dinamakan air muntah najis. Jadi kita belajar pula bahagian-bahagian air mengikut hukum syarak, bagian-bagian mengikut hukum syarak. Jadi itu tadi yang kita beritahu pembahagian air. Pembahagian air itu ada dua, air yang banyak, air yang sedikit. Air yang sedikit kalau jatuh najis maka dia jadi air yang kena najis, muntah najis. Tapi air yang banyak 2 kula atau lebih, kalau kena najis dia tidak jadi najis. Terus jadi najis tidak jadi air muntah najis, melainkan setelah berubah rasa, warna dan baunya. Jadi itu tadi ukuran sedikit tentang air 2 kula. Kemudian ada satu soalan, ada satu masalah. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Raudah, seorang yang melihat najis terjatuh ke dalam air, tapi dia ragu-ragu, dia syak, apakah air itu cukup 2 kula atau tidak. Dia nampak najis, ada najis jatuh, tapi dia ragu-ragu, cukup 2 kula kan, tak cukup kan? Maka menurut ulama ini, air itu najis kerana sudah pasti najis setelah terjatuh ke dalamnya. Ini perbahasan ulama. Walau bagaimanapun, menurut Imam Haramain ada beberapa kemungkinan pendapat yang terpilih dan benar, ialah suci. Kerana asal bagi air itu adalah suci dan terjatuhnya najis. Belum pasti najis itu boleh menyebabkan air itu bernajis. Belum pasti ia boleh menajiskan air tersebut, najis yang jatuh. Itu kata ulama. Tetapi jumhur ulama kita kena ikut, bila jatuh najis kepada air yang kurang 2 kula maka dia najis. Tapi ini ceritanya dia ragu-ragu. Tengok ukuran bekas tu, ini 2 kula ke tidak? 2 kula ke tidak? Maka kalau dia ragu-ragu, air itu dianggap najis. Itu dianggap najis. Itu dianggap najis. Kemudian ada najis-najis yang dimaafkan. Najis-najis. Contohnya apa? Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat atau semut. Dia jatuh sendiri je. Lalat tu terbang-terbang, pop, dia jatuh. Akhirnya dia mati. Maka air tidak menjadi najis. Walau bagaimanapun, jika kita letak dengan sengaja, kita bunuh lalat, kita buang dalam tu. Kita bunuh semut banyak, kita buang dalam tu. Maka air itu menjadi najis. Air yang kurang 2 kula itu. Begitu ya. Antara lagi najis yang dimaafkan, contoh lalat. Lalat ni mak cakap dia hinggap dekat tai kucing. Kemudian dia terbang, dia hinggap pula atas kolah, air kolah. Kan? Maka kaki dia yang terpijak tai kucing tadi tu, najis yang ada pada kaki lalat itu dimaafkan. Sebab kaki dia halus, kecil ya. Kemudian ini antara najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama, najis yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan sederhana, seperti darah yang sedikit atau percikan air kencing. Maknanya secara penglihatan biasa kita tak nampak. Terpercik tak? Kita tadi kencing-kencing berdiri, tiba-tiba itu datang was, terpercik tak ni? Tak ada, kita tak nampak. Maka ada air percikan air kencing yang kita tak nampak tu halus sangat, itu dimaafkan. Tapi jangan sengaja lah. Sengaja kita dah tahu, tak boleh. Kemudian darah jerawat, picit-picit muka keluar jerawat. Darah bisul, darah kudis atau korap dan nanah. Ini darah yang tidak banyak. Ini dimaafkan. Dia najis yang dimaafkan. Yang ketiga, darah binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti lalat. Tadi kita sebut. Semut, kutu kepala, nyamuk, agas dan pijat. Nyamuk ni kalau di darah kita sebenarnya. Nyamuk bila digigit manusia, banyak dia bertakung darah tu rawang tu. Maka ini dimaafkan. Agas pun dia jenis pandai menggigit. Oh, sakit agas ni kalau gigit. Selalu ada di tempat-tempat tepi-tepi hutan waktu-waktu senja. Pijat. Pijat ni selalu menemankan kita waktu tidur. Setengah orang pijatnya ada di tempat tidur dia. Dia menyorok kat celah-celah bantal, celah-celah tilam. Ini pijat. Pijat ni pun dia darah binatang yang tidak mengalir. Dia termasuk dalam binatang yang tidak mengalir, maka dimaafkan. Yang keempat, tempat berbekam. Ini ulama kata berbekam, darah itu dimaafkan. Bekas bekam tu. Bukan darah yang bekam yang baru keluar tu, bukan. Tempat bekas ni. Kita kan lebih bekam dan lap, dah bersih apa semua. Kita balik rumah tengok ada lagi sikit-sikit. Bekas luka bekam tu, itu dimaafkan darah. Kemudian najis lalat. Tai lalat. Lalat ni ada. Kalau tai lalat di muka tu lain, ini najis dia.
dimaafkan. Kemudian disebut juga oleh ulama kencing yang tidak lawas. Kencing tidak lawas ni dimaafkan kerana kalau dia tak sedar. Kalau dia sedar, dia faham, dia banyak pula terkeluar 2-3 titik, maka dia tetap najis kalau dia sedar. Kemudian darah istihadah. Darah istihadah darah penyakit bagi orang perempuan. Dimaafkan. Kemudian air kurap atau kudis. Kudis-kudis yang ada, kurap-kurap yang ada itu antara najis yang dimaafkan. Itu dia. Kemudian kita terus lagi. Kemudian kita terus kepada air dan hukumnya. Air dan hukumnya. Kita singkat-singkatkan, takut terlalu panjang. Masa yang orang ini panjang. Air ni pula terbagi kepada 5. Air ni, hukum-hukum air. Pembahagian air juga lah kita sebut, pembahagian air. 5. Yang pertama sekali dipanggil air mutlak. Air mutlak tu apa dia? Air mutlak tu lah air semata-mata air. Artinya air tu suci, tak ada campur benda lain, dia memang air lah, air yang bersih, air mutlak. Maka air mutlak ini kedudukannya dia suci lagi menyucikan. Maknanya air mutlak lah yang boleh kita buat wudu. Air mutlak kita boleh buat mandi wajib. Ini air mutlak. Air mutlak lah juga yang orang buat minuman kopi, susu sebagainya. Air yang suci lagi menyucikan. Dia suci dan dia boleh menyucikan yang lain. Itu maksud suci lagi. Air itu suci dan dia boleh dibuat bersuci. Itu air yang pertama. Yang pertama apa dia? Air mutlak. Yang kedua air musammas. Air musammas. Pembahagian airnya ada 5. Air mutlak, air musammas, air mustakmal, air muntaghair. Air yang kelima air muntanajis. Itu je. 5. Air mutlak, air musammas, air mustakmal, air muntaghair, air muntanajis. Air mutlak itulah yang kita sebut tadi, air semata-mata air, dia suci lagi menyucikan. Air musammas. Air musammas ni air yang terjemur matahari. Air terjemur matahari dia berada dalam, kalau dalam bahasa kita disebut bejana. Berada dalam bejana terjemur. Bejana itu seperti bejana ataupun bekas logam. Logam seperti tembaga, perak, emas, besi. Maka bila terkena matahari, terutama kalau contoh di negara Arab, dia terkena matahari, maka dia panas air itu. Air itu panas. Maka air ini disebut air musammas. Air musammas ini suci. Kedudukan dia, air musammas ini adalah suci, tetapi makruh menggunakan untuk wudu ketika dalam keadaan panas. Kenapa? Kerana ditakuti bila tengah panas tu kita guna dia untuk wudu, kita ditakuti akan kena penyakit kulit. Antaranya penyakit sopak. Sopak bahaya, bukan senang nak baik. Jadi ulama menggariskan untuk kesihatan kita, air yang tengah terjemur panas matahari itu tidak boleh buat berwuduk, apalagi untuk mandi, melainkan setelah tunggu dia sejuk. Tapi kita nak guna dia panas-panas tu untuk basuh pakaian tu boleh. Untuk basuh baju. Tapi untuk berwuduk, untuk bersuci tak boleh. Jadi dia suci tetapi makruh digunakan untuk wuduk kerana ditakuti kita dapat penyakit. Maka itulah dia dipanggil air apa? Air musammas. Air yang maksud air musammas tu air yang terjemur daripada matahari, panas matahari. Begitu. Kemudian air yang ketiga. Air apa yang ketiga? Air mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal ini ialah air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan. Air mustakmal dia suci tapi tidak menyucikan. Ini air yang kurang 2 kolah yang telah digunakan untuk perkara wajib. Kita dah guna air ni, kita dah guna untuk wudu, kita dah guna untuk mandi wajib. Maka air ni jadi air mustakmal, air yang telah digunakan. Ia tidak suci tapi tidak menyucikan lagi. Sebab dia sudah digunakan. Maknanya tak boleh lagi buat mandi wajib lagi sekali, tak boleh. Cukup sekali je guna dia air mustakmal. Contoh, kita ada orang mandi wajib, dia menggunakan air pipe. Tapi kita tak ada air dalam baldi. Kita letak, kita taruh sebelah dia, tak berapa jauh dari dia. Ketika dia mandi, kan, dia mandi wajib tu, memercik-mercik air yang digunakan mandi itu jatuh ke dalam baldi air yang kita tadi. Mulanya air kita dalam baldi itu air mutlak. Kerana kena percikan, banyak pula percikannya, maka waktu itulah dikatakan air dalam baldi itu juga sekaligus menjadi air mustakmal, air yang telah digunakan kerana dia kurang daripada 2 kolah terpercik. Sebab itu jangan biarkan dia terpercik. Begitu juga air 2 kolah, kalau kita ada tadah bekas kecil dalam bilik air kita, dalam bilik mandi kita ada bekas kecil yang tak cukup 2 kolah, kita tak boleh mandi memercik ke dalam kolah tu balik, ke dalam bekas yang tak cukup 2 kolah tu.
Kerana nanti air itu juga akan jadi air yang telah digunakan, menjadi air mustakmal. Maknanya tak bolehlah gunakan air mustakmal itu untuk ambil uduk, nak semayang ataupun untuk kita mandi wajib. Sebab itu kita kena jaga. Dan itu sebab bekas tu kena besar. Kena cukupkan dia 2 kolah. Kalau dia cukup 2 kolah, walaupun kita mandi, kita ambil uduk, memercik air masuk dekat dalam air itu tidak jadi air mustakmal. Kerana dia adalah air yang banyak, air yang 2 kolah atau lebih. Itu kalau air yang telah digunakan terpercik pun dia tetap air mutlak juga, air 2 kolah tu. Apalagi kalau air najis, maksudnya dia kena najis kan, orang bercebok terpercik air sikit ke situ, kalau dia lebih 2 kolah dan tidak pula berubah bau dan rasa serta warnanya, maka air itu masih suci dan boleh dibuat bersuci. Melainkan kalau dia terkena najis, air itu berubah warna dia, jadi kuning terus semua, walaupun dia melebihi 2 kolah, maka air itu dianggap air yang terkena najis, air mutanajis, tak boleh buat bersuci. Ya, yang keempat, itu yang ketiga, air mustakmal. Faham? Tak faham, ulang balik rakaman. Air mustakmal ialah kedudukan dia suci tapi tidak menyucikan. Artinya air yang telah digunakan. Air mustakmal ni air yang telah digunakan untuk mandi wajib, untuk uduk. Maka tidak boleh diulang sekali lagi untuk beruduk air itu. Gitu. Kemudian air muntaghair. Ini air yang keempat. Air muntaghair ni maksudnya air yang telah berubah sifatnya. Ya, dia suci tapi dia tidak menyucikan. Air muntaghair ni air yang berubah salah satu sifatnya, iaitu berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, kerana bercampur dengan benda suci. Contohnya apa dia? Jadi air muntaghair, contoh air ni bersih suci, tapi bila kita letak kopi, maka jadi kopi lah dia. Jadi air muntaghair, air yang telah berubah kerana bercampur dengan benda lain. Kita masukkan serbuk teh, maka jadi kuning lah, jadi teh. Yang lain, dia ni air yang telah berubah, suci tetapi tidak menyucikan. Kalau tak suci tak boleh minum. Dia suci tapi dia tak boleh buat bersuci. Mana tak boleh lah kita ambil uduk dengan kopi. Tiba-tiba nak ambil uduk dengan sirap, tak boleh. Dengan sirap. Tapi inilah air ini dikategorikan, dikelaskan jadi air muntaghair, air kopi, air teh, air susu, air sirap, air jus nanas sebagainya. Ya, dia jadi sudah menjadi air muntaghair. Dia memang suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Itu yang keempat, saya ringkas. Yang kelima, air muntanajis. Muntanajis, bukan muntah, mutanajis. Ini air yang tidak suci lagi dan tidak menyucikan. Apa dia air muntanajis ni? Air yang telah berubah salah satu sifatnya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya kerana terkena najis. Sama ada air itu banyak atau air itu sedikit, air ini tak boleh digunakan. Kalau dia kurang 2 kolah, dia terkena najis, confirm dia jadi air mutanajis, air tu. Kalau air tu lebih 2 kolah banyak, tetapi bila terkena najis berubah warna, berubah rasa, berubah bau dia, maka dia juga dianggap air mutanajis. Air tu sudah menjadi air yang tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Air yang sedikit kurang daripada 2 kolah yang terkena najis walaupun tidak berubah. Kalau dia kurang 2 kolah, walaupun tak berubah rasa, warna dan bau, dia tetap jadi air mutanajis. Itu air yang kurang 2 kolah. Tetapi air yang cukup 2 kolah atau lebih, kalau berubah 3 sifat itu, warna dan baunya, maka dia pun jadi air mutanajis. Tapi kalau tak berubah, kan tiba-tiba kita pergi ke sungai banyaklah air lebih 2 kolah. Ada orang berak, gedung berak kat situ. Air itu tak berubah, maka air itu tetap suci. Macam tu, itu contoh. Faham? Fahamkah? Fahamlah. Jadi itu 5 bahagian air. Air mutlak, air mustakmal, air musammas, air muntaghair dan air mutanajis. Sekali lagi, air mutlak, air musammas, air mustakmal, air muntaghair dan air mutanajis. Hanya satu saja air di kalangan 5 ini yang boleh buat bersuci lagi menyucikan, iaitu air mutlak. Yang selainnya semua tak boleh guna untuk bersuci. Air musammas boleh guna bersuci kalau dia dah sejuk. Kalau dia masih panas, hukumnya makruh digunakan. Makruh, maksudnya makruh ni boleh guna, tapi jangan banyak buat makruh kerana benda makruh ni dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia air terjemur matahari, air musammas, tunggulah dia sejuk.
Jangan guna waktu dia panas kerana ditakuti akan menyebabkan penyakit kulit. Kita kena penyakit kulit. Kita sapu kat muka, muka kena sopak. Masalah nanti. Itu maksudnya. Faham itu air mustamas. Air mustakmal, air yang telah digunakan, tidak boleh, dia suci tapi tidak lagi menyucikan. Sebab telah digunakan untuk benda-benda wajib seperti ambil uduk dan mandi wajib. Begitu. Itu dipanggil air mustakmal. Air mutaghair, air yang sudah bercampur dengan benda lain, yang sudah berubah sifat, warna dan baunya. Yaitu air mutlak yang dicampur serbuk teh jadi teh, air campur kopi jadi kopi, campur jus jadi jus. Itu contoh. Itu nama dipanggil air mutaghair. Kedudukannya dia suci tapi tak boleh buat bersuci, tak boleh ambil uduk, tak boleh buat mandi. Itu air mutaghair. Air mutanajis, air mutanajis langsung tak suci. Dia tak boleh menyucikan dirinya pun tak suci dan dia tak boleh menyucikan yang lain. Tidak suci dan tak boleh menyucikan, langsung tak boleh. Air mutanajis ialah air yang sudah terkena najis, yang jatuh najis ke dalamnya menyebabkan berubah warna, berubah rasa, berubah baunya. Itu dipanggil air mutanajis. Jadi cukuplah dulu kuliah kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya, dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Kita dapat faham tentang kedudukan dan ukuran air dua kolah. Supaya tidak ada was-was dan ragu-ragu pada diri kita tentang ukurannya. Dan kita dapat memahami bahagian-bahagian air yang penting sebenarnya dalam kita nak melaksanakan amal ibadah kita, dalam kita nak memulakan bersuci dan taharah kita sebelum kita beramal ibadah. Jadi itu saja. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Andai ada kekurangan, salah silap, itu adalah kelemahan iman saya, kelemahan ilmu saya. Saya mohon ampun, maaf banyak-banyak. Dan saya akhiri, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.